Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat pagi. Terima kasih Tan Sri Yang Di-Pertua. Soalan saya nombor 4. Bismillahirrahmanirrahim. Tan Sri Yang Di-Pertua, terima kasih Yang Berhormat Kuantan. Untuk maklumat yang ahli yang berhormat, pengenaan tol di lebuh raya di negara ini tidak ditentukan mengikut kapasiti enjin ataupun sisi kenderaan. Tapi sebaliknya ia dibuat berasaskan kepada kelas atau jenis kenderaan itu. Sehubungan itu, motosikal berkuasa tinggi tidak dikenakan kutipan tol kerana ia termasuk di bawah kategori kenderaan dua gandar ataupun dua roda, iaitu motosikal yang dikecualikan daripada kutipan tol. Ini termaktub dalam hampir semua perjanjian konsesi lebuh raya, kecuali di lebuh raya link kedua Malaysia Singapura, iaitu di Plaza Tol Tanjung Kupang dan di Jambatan Pulau Pinang, di mana motosikal turut dikenakan tol. Penetapan tol untuk kelas atau jenis kenderaan ini adalah berasaskan kepada Akta Jalan-Jalan Persekutuan dalam kurungan Pengurusan Persendirian 1984. Terima kasih. Kuantan. Terima kasih jawapan pada Yang Berhormat Menteri. Sebenarnya Tan Sri Yang Di-Pertua, aduan ini banyak datang daripada pengguna-pengguna jalan raya yang merasakan ketidakadilan di dalam hal ini. Kerana kalau kita tengok kereta kancil, mereka bayar tol, dan orang yang pakai kereta kancil adalah orang yang tak ada kemampuan untuk beli kereta mewah, berbandingkan dengan orang yang beli motosikal besar. Motosikal besar ni ada yang lebih mahal daripada kereta kancil. Jadi persoalan saya, sepatutnya memang kita tak bayar tol semuanya. Kalau ikut Pakatan Rakyat, semua tak bayar tol. Jadi, tapi adakah usaha dari pihak kementerian untuk mengkaji semula dan untuk melihat, meneliti supaya berlaku keadilan dalam isu ini dan tidak berlaku zalim kepada pengguna-pengguna jalan raya seperti yang bawa kereta kancil ni, berbanding dengan motosikal besar. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Kuantan. Seperti mana saya katakan tadi, bila kita bekerja, kita berpandukan pada perundangan, dan perundangan yang ditetapkan ialah di bawah akta yang sebutkan tadi. Dan untuk definisi kenderaan pula, kalau kita mengikut Akta Pengangkutan Jalan, Section Tan Sri Yang Di-Pertua, pengelasan kenderaan-kenderaan motor di bawah Undang-Undang Pengangkutan Jalan, klasifikasi kenderaan untuk tujuan motosikal ditafsirkan sebagai kenderaan-kenderaan motor yang mempunyai kurang daripada 4 roda dan yang berat tanpa muatannya tidak melebihi 450 kg. Bayangkan kalau di lebuh raya utara selatan, kalau kita kenakan tol kepada motosikal, maknanya kita kena sediakan lorong untuk membuat timbangan berat motosikal. Sebab definisi motosikal itu tadi berdasarkan, iaitu motor yang punya kurang daripada 4 roda dan yang berat tanpa muatannya tidak melebihi 450 kg. Kena disukat. Itu akta undang-undang. Jadi akan timbul masalah pentadbiran. Sebab sisi dia tidak disukat pada sisi. Dia diukur pada motosikal 2 tayar. Motosikal besar 1200 cc 2 tayar. Kapcai 75 cc pun 2 tayar. Jadi kita kena sukat beratnya. Jadi takkan ini akan berlaku masalah pentadbiran di lebuh raya. Sebab itu akhirnya ianya tidak dikenakan. Kedua, kalau kita nak mengadakan kutipan tol motosikal, kita kena wujudkan lorong khas motosikal. Dan kalau lorong khas motosikal, ianya juga melibatkan pentadbiran. Satu, lorong highway lebuh raya dulu dibuat dalam tahun yang awal, tidak mengambil kira jumlah motosikal yang akan berada di lebuh raya. Sebab kita lebuh raya dulu tidak dikenakan motosikal sebenarnya. Dan kalau kita nak buat, maka untuk membina lorong motosikal khas, ianya akan menelan belanja yang agak besar, iaitu 1 kilometer. Untuk kalau kita sediakan dedicated lorong motosikal, ianya akan makan belanja sehingga 2 juta 1 kilometer. Dan kalau bukan dedicated, ianya akan menelan belanja lebih kurang 1 ke 1.5 juta 1 kilometer. Jadi ianya melibatkan masalah pentadbiran dan banyak perkara perlu dilakukan. Sebab itu masa ini berasaskan perundangan sedia ada, motosikal di lebuh raya kecuali jambatan yang ditetapkan tadi tiada dikenakan tol. Terima kasih.